Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Nadia Azmi dalam Hello Doktor. Dan topik pada hari ini yang kita akan bincangkan digelar sebagai pembunuh senyap iaitu strok ataupun angin ahmar. Episod kali ini juga adalah bersempena dengan Hari Strok Sedunia iaitu pada 29 Oktober 2023. Jadi hari ini kita akan perhalusi apakah itu strok, apa kaitannya dengan penyakit lain dan juga bagaimana kita boleh mengenal pasti dan mencegah strok. Kita akan lebih mendalami tentang rehabilitasi strok. Sebelum itu, mari kita saksikan bikisan tentang statistik strok. Strok atau angin ahmar merupakan penyakit ketiga tertinggi di Malaysia dan kedua tertinggi di dunia yang menyebabkan kematian. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Malaysia diletakkan di tangga nombor 92 dunia bagi kes kematian akibat strok yang berpunca daripada kehidupan sosial dan persekitaran. Malah ada kajian mendapati bahawa kira-kira 50,000 kes penyakit strok direkodkan setiap tahun di Malaysia. Hakikatnya, penyakit strok yang kebiasaannya menyerang warga emas kini tidak lagi mengenal usia apabila data terkini strok di negara turut menunjukkan peningkatan kes dalam kalangan pesakit muda terutama lelaki usia 30-an hingga 40-an. Global Burden of Disease Stroke Statistic Worldwide 2016 mengunjurkan 1 daripada 4 penduduk Malaysia akan mengalami strok pada tahun 2040 sekiranya tiada tindakan sewajarnya diambil. Apakah tindakan awal serta rawatan yang boleh dilakukan? Bagaimana pula dengan peluang pesakit untuk sembuh? Ikuti perbincangannya di studio. Jadi itu dia beberapa statistik dan data tentang keadaan strok ataupun angin ahmar di Malaysia. Pada hari ini di studio kita ada seorang pakar yang akan bersama kita untuk topik hari ini iaitu Dr. Azhari Nordin, pakar perubatan rehabilitasi neurologi daripada Hospital Rehabilitasi Ceras. Jadi Assalamualaikum Doktor, selamat datang ke Hello Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama sekali kami nak tanya, apakah itu sebenarnya strok? Okey, terima kasih Nadia. Jadi strok sebenarnya ialah kondisi di mana otak tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi dan ini menyebabkan sel-sel otak mati dan menjejaskan fungsi otak. Mungkin daripada statistik tadi yang kita lihat tadi tentang data strok yang di Malaysia sendiri, mungkin doktor boleh terangkan sedikit tentang statistik itu. Okey, baik. Untuk perkongsian, saya terangkan dulu tentang statistik di seluruh dunia. Jadi untuk pengetahuan Nadia, jadi antara tahun 1990 hingga tahun 2019. Jadi data ini sebenarnya didapati daripada Pertubuhan Strok Sedunia ataupun World Stroke Organisation. Jadi dalam laporan yang dikeluarkan pada tahun lepas, pada tahun 2022, dalam tempoh 30 tahun antara 1950 hingga 2019, jumlah kes strok yang dilaporkan di seluruh dunia telah meningkat sekali ganda daripada 54 juta kepada 101 juta. Dan di seluruh dunia terdapat hampir 12.5 juta kes strok yang dilaporkan pada setiap 3 saat. Dan untuk pengetahuan Nadia juga dan para penonton, dari segi kebarangkalian untuk mendapat strok, seorang daripada 4 daripada kita ni berisiko untuk mendapat strok sepanjang hayat. Jadi menunjukkan bahawa betapa strok itu sesuatu yang sebenarnya perkara yang common yang boleh berlaku pada sesiapa saja. Dan didapati daripada 89 kes kematian ataupun ketidakupayaan akibat strok yang berlaku di seluruh dunia, 89% daripadanya berlaku di negara yang berpendapatan rendah ataupun berpendapatan sederhana. Jadi ini menunjukkan bahawa strok sebenarnya bukan hanya berlaku di kalangan negara-negara yang kaya ataupun maju, malah strok sebenarnya berlaku juga di kalangan negara-negara yang miskin dan juga yang sedang membangun. Dan akhir sekali pada tahun 2019 didapati 63% daripada keseluruhan kes strok yang didiagnosa di seluruh dunia terdiri daripada mereka yang berumur 70 tahunan ke bawah. Maknanya strok kini bukan hanya melibatkan orang yang berumur tetapi juga melibatkan ramai orang muda. Ya. Jadi dari satu tahun ke tahun berikutnya kalau kita tengok data memang meningkat ya doktor? Memang meningkat. Okey, itu di data di dunia. Okey, saya terangkan pula data di Malaysia. Ya. Okey, jadi data di Malaysia pada tahun 2019 melalui kajian National Health and Mobility Survey, kes
strok yang dilaporkan ialah sebanyak 47,911 ataupun hampir 48,000 kes strok yang dilaporkan pada tahun tersebut. Dan daripada jumlah itu, jumlah kematian akibat strok pada tahun 2019 ialah sebanyak 19,928 kes. Jadi itu data di Malaysia. Jadi kebanyakan data ini adalah berkenaan mereka-mereka yang berumur 70 tahun ke bawah, iaitu masih lagi muda kan, Doktor? Betul. Jadi kita nak perhalusi golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat strok ini. Adakah mereka sekarang ini seawal umur yang sangat muda? Okey, saya terangkan dulu tentang faktor risiko strok. Ya. Siapa yang berisiko untuk mendapat strok sebenarnya? Jadi untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan strok dalam seseorang individu. Jadi yang pertama sekali dari segi faktor umur. Jadi apabila umur meningkat, faktor strok dalam individu tersebut juga meningkat. Begitu juga dengan faktor jantina. Didapati bahawa lelaki sebenarnya berisiko lebih tinggi untuk mendapat strok berbanding dengan wanita. Walau bagaimanapun, risiko untuk mendapat strok di antara lelaki dengan wanita menjadi sama apabila wanita mencapai umur menopause. Okay. Yang ketiga ialah dari segi sejarah keluarga. Sekiranya individu tersebut mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai angin ahma ataupun strok, beliau juga ada risiko ataupun kemungkinan untuk mendapat strok dalam jangka hayat mereka. Selain daripada itu, terdapat juga faktor-faktor lain seperti penyakit kardiovaskular. Contohnya mereka menghidap penyakit kencing manis ataupun darah tinggi juga berisiko lebih tinggi untuk mendapat strok. Dan satu perkara yang saya ingin tarik perhatian Nadia dan juga para penonton semua tentang trend penyakit strok ataupun pengidap strok, didapati bahawa sejak kebelakangan ini ramai di antara pesakit-pesakit strok ini terdiri daripada kalangan orang yang muda, yang berumur 70 tahun dan ke bawah. Ya. Jadi yang paling muda yang Doktor pernah lihat? 30-an. 30-an pun 30-an yang pernah kami rawat di Hospital Rehabilitasi Ceras. Jadi sebagai contoh, saya ingin berkongsi dapatan daripada kajian yang dibuat di Hospital Pulau Pinang, yang dibuat pada di antara bulan Januari tahun 2016 hingga Mac 2017. Daripada jumlah keseluruhan pesakit strok yang menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang, dan dalam tempoh tersebut 16% daripada pesakit itu adalah mereka yang berumur 45 tahun dan ke bawah. Dan kami nak tahu juga, Doktor, adakah ini juga ada kena-mengena dengan gaya hidup? Kalau tadi Doktor dah senaraikan beberapa faktor, gaya hidup adakah termasuk dalam senarai tersebut? Betul. Gaya hidup juga memainkan peranan yang penting sebenarnya, Nadia. Jadi gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok ataupun minuman alkohol yang berlebihan juga boleh menyumbang kepada faktor risiko strok. Selain daripada itu, stres. Jadi stres juga sebenarnya boleh menyumbang kepada strok. Jadi sejak akhir ini, masalah kesihatan mental bukan isu yang utama dan sebenarnya stres salah satu daripada penyebab strok tersebut. Dan mungkin ramai tak tahu sebenarnya ada banyak jenis strok yang kita perlu kenali. Mungkin Doktor boleh kongsikan. Jadi secara umumnya strok ni boleh dibagikan kepada dua jenis, iaitu strok jenis iskemik dan juga strok jenis hemoragik. Strok jenis iskemik ni disebabkan oleh penyumbatan salur darah otak, lalu menyebabkan darah tidak sampai ke sel-sel otak. Manakala strok jenis hemoragik merupakan strok jenis pendarahan, iaitu keadaan di mana berlaku salur darah otak pecah lalu menyebabkan otak tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi. Jadi kita perlu mengenal pasti strok yang mana dihadapi oleh seseorang pesakit. Jadi kita boleh memberikan rawatan yang sewajarnya. Betul. Kerana rawatannya agak berbezalah kan, Doktor? Betul. Untuk kedua-duanya. Jadi kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang strok ini. Mungkin faktor kita sudah sentuh tadi. Kita nak tahu juga apakah rawatan susulan yang selalu diberikan kepada pesakit yang menghadapi strok. Kita kembali selepas ini. Kembali dalam Hello Doktor, di mana kami memperbincangkan tentang rehabilitasi strok. Dan tadi kita telah kupas apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menghadapi keadaan strok ataupun angin ahma. Dan antara faktornya adalah umur, jantina, sejarah keluarga dan juga penyakit lain yang dihadapi oleh seseorang individu itu. Dan juga gaya hidup memainkan peranan yang penting. Jadi kita masih lagi bersama dengan pakar kita, Dr. Azhari Nordin daripada Hospital Rehabilitasi Ceras. Doktor, tadi kita dah sentuh tentang faktor dan juga jenis-jenis strok. Kita nak tahu juga apakah tanda-tanda strok yang perlu kita ketahui.
Okey, terima kasih Nadia. Jadi terdapat akronim ataupun singkatan bagaimana kita nak mengenali stroke dengan mudah. Okey. Jadi singkatan yang biasa digunakan ialah singkatan BFAST. B-E-F-A-S-T. B merupakan singkatan bagi balance. Jadi sekiranya individu tersebut tiba-tiba mengalami ketidakseimbangan badan ataupun berasa sakit kepala ataupun pening, jadi itu mungkin boleh jadi tanda stroke. Okey. Akronim yang kedua E ialah akronim bagi eye ataupun mata. Jadi sekiranya individu tersebut tiba-tiba mengalami masalah penglihatan sama ada pada sebelah ataupun kedua-dua belah bahagian mata, itu juga boleh menjadi salah satu daripada tanda stroke. Yeah. Okey, seterusnya ialah F ataupun akronim bagi face. Face iaitu apabila seseorang individu tiba-tiba mengalami herut pada bahagian muka. Okey, seterusnya ialah herut tu selalunya sebelah sahaja ke di mana-mana sahaja di atas muka? Biasanya sebelah. Jadi muka menjadi tidak simetri, dia herut sebelah. Okey. Iaitu ialah face. Okey. A pula ialah akronim bagi arm ataupun anggota badan. Jadi sekiranya seseorang individu tiba-tiba menjadi lemah pada mana-mana anggota badan, jadi segeralah dapatkan rawatan dan pemeriksaan kerana ia mungkin tanda-tanda stroke. Okey. Seterusnya ialah akronim S. S adalah singkatan bagi speech ataupun pertuturan. Jadi seorang pesakit stroke boleh mendapat kecelaruan pertuturan ataupun pertuturannya menjadi tidak jelas secara mengejut. Jadi sekiranya terdapat tanda-tanda tersebut, maka segeralah dapatkan rawatan untuk pemeriksaan dan juga mendapatkan rawatan awal. Ya. Dan yang terakhir sekali T tadi, Doktor? T ialah time. Time. Jadi kita ada juga satu soalan daripada selebriti. Jom kita saksikan. Hai Doktor, saya nak tanya apa yang perlu kita lakukan kalau kita dapat detect ataupun dapat tahu tanda-tanda awal kita bakal hadapi stroke. Dan kedua, betul ke bila kita benamkan kaki dalam pasir dapat memperbaiki saraf kita? Baik Doktor, kalau tadi kita dah bincangkan tentang apakah itu tanda-tanda awal, jadi apakah yang perlu kita lakukan sekiranya sudah mengesan tanda-tanda awal ini, Doktor? Okey, sekiranya seseorang individu didapati mengalami tanda-tanda awal stroke, perkara yang harus dilakukan ialah segera dapatkan rawatan. Kerana rawatan awal boleh mempengaruhi prognosis ataupun mempengaruhi kemungkinan seseorang pesakit untuk sembuh daripada stroke. Okay, selain daripada itu, rawatan awal juga adalah penting kerana setiap saat adalah berharga. Stroke sebenarnya boleh dirawat dan dari segi keberjayaan daripada rawatan tersebut bergantung kepada berapa awal pesakit itu ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi berkenaan dengan soalan kedua tadi ialah adakah dengan membenamkan kaki di dalam pasir dapat membantu pemulihan saraf? Yeah. Okey, sebenarnya tiada bukti saintifik untuk menyokong kenyataan tersebut. Jadi ada juga di kalangan pesakit stroke yang mempunyai masalah seperti kencing manis, yang mana bagi pesakit kencing manis apa yang berlaku ialah saraf mereka rosak dan kaki mereka menjadi kebas. Jadi risiko untuk mendapat kecederaan kaki jika kita merendamkan kaki di dalam pasir akibat daripada contohnya kalau kita terpijak batu. Jadi itu boleh menyebabkan masalah lain pula. Contohnya luka akibat jangkitan kuman. Jadi pada pendapat saya tiada bukti saintifik sebenarnya yang menyokong amalan tersebut. Kesan pula Doktor, kesan-kesan jangka pendek dan juga jangka panjang seseorang yang telah mendapat stroke ataupun melalui stroke angin ahmar ni, apakah kesannya? Okey, stroke akan menyebabkan gangguan pada fungsi otak. Ya, Nadia. Jadi stroke ni boleh menyebabkan lumpuh separuh badan. Selain daripada itu, stroke juga boleh menyebabkan masalah menelan yang kita panggil sebagai dysphagia. Pesakit stroke juga boleh mengalami masalah gangguan pada fungsi kognitif ataupun fungsi pemikiran. Ya. Dan antara tanda lain ialah ataupun masalah lain ialah stroke juga boleh menyebabkan gangguan pada fungsi persepsi deria. Jadi dia fizikal dan juga mental lah kesannya. Betul. Kenapa kadang-kadang ramai kes kita dengar orang terlepas pandang. Sebenarnya dia telah pun terkena stroke sekali, mungkin mild ataupun tidak teruk, tetapi terlepas pandang, tak perasan pun mereka telah mengalami stroke. Pada pendapat saya, salah satu daripada punca utama ialah kurangnya kesedaran di kalangan orang awam berkenaan dengan tanda-tanda awal stroke.
Jadi sepatutnya sekiranya kita menyedari bahawa kita mungkin mengalami strok, perkara terbaik adalah segeralah dapatkan rawatan. Rasa dia memang lain dah kalau badan kita rasa tak sedap ataupun kalau kita hilang imbangan atau mata kita tak boleh nampak seperti biasa. Betul. Itu merupakan sesuatu kita perlu bimbang lah apabila berlaku. Jangan ambil mudah. Ya, doktor. Apakah rawatan seterusnya yang boleh diberikan sekiranya seorang individu dikesan mengawal tanda-tanda awal ataupun simptom strok, rawatannya? Okey, apabila seseorang itu disyaki menghidap strok, perkara pertama yang akan dilakukan oleh anggota profesional kesihatan ialah dengan melakukan pemeriksaan fizikal dan mengambil sejarah penyakit-pesakit tersebut untuk mengesahkan diagnosis. Selain daripada itu, biasanya doktor akan membuat ataupun meminta agar pesakit dilakukan imbasan CT scan bagi menentukan jenis strok yang dihadapi, sama ada jenis iskemik ataupun hemorrhagic. Ini kerana rawatan bagi kedua-dua jenis strok tersebut adalah berbeza. Ya. Jadi dari segi rawatan, sebagai contoh, sebagaimana kita faham, sebagaimana kita maklum, strok jenis iskemik disebabkan oleh penyumbatan salur darah di dalam otak. Jadi apa yang berlaku ialah terdapat gumpalan darah yang menyebabkan darah tidak dapat sampai ke sel-sel otak. Jadi doktor akan memberikan ubat cair darah ataupun kita panggil sebagai ubat trombolitik untuk meleraikan gumpalan darah tersebut agar aliran darah ke otak dapat kembali seperti biasa. Ya. Dan sekiranya strok yang dialami oleh pesakit adalah daripada jenis pendarahan ataupun strok hemorrhagic, doktor akan cuba mengenal pasti apa punca penyebab kepada pendarahan tersebut. Jadi salah satu daripadanya ialah akibat daripada tekanan darah yang terlampau tinggi. Jadi rawatan awal yang akan diberikan kepada pesakit ialah ubat untuk menurunkan tekanan darah. Dan sekiranya pendarahan yang dialami adalah terlalu besar, ada kemungkinan pesakit perlu menjalani pembedahan bagi mengeluarkan darah beku dan juga sebahagian daripada tempurung kepala akan dikeluarkan bagi mengurangkan tekanan kepada tisu-tisu otak. Okey. Tadi doktor sebut tentang anggota profesional yang terlibat dalam proses rawatan ini. Siapakah mereka? Apakah kepakaran yang akan berganding bahu? Okey, kalau saya nak terangkan dari segi rehabilitasi strok itu sendiri, pasukan kami terdiri daripada doktor, para jururawat dan juga anggota-anggota profesional kesihatan lain seperti jurupelih terapi anggota, jurupelih terapi cara kerja, jurupelih terapi pertuturan, clinical psychologist, even dietitian dan pharmacist pun. Perlu masuk campurlah pada proses kali sebagai ini. Satu pasukan. Dan kalau rawatan dan rehabilitasi, adakah digolongkan sebagai satu benda yang sama ataupun rawatan more kepada treatment, rawatan, rehabilitasi adalah jangka panjang? Adakah itu betul perbezaannya? Okey, dari segi rawatan awal untuk strok, biasanya akan dilakukan oleh pasukan daripada bahagian medikal ataupun pakar neurologi, pakar saraf. Jadi mereka akan memastikan keadaan pesakit stabil dan kemudian barulah pesakit akan dirujuk kepada pasukan rehabilitasi untuk menjalani rawatan pemulihan selepas strok. Ya. Jadi rawatan dan rehabilitasi ini ataupun pemulihan sangat penting untuk seseorang pesakit yang telah pun mengalami strok ataupun angin ahmar. Rawatan susulan diperlukan bukan sahaja di hospital tetapi mungkin di rumah juga ya doktor. Kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang pemulihan prosesnya kepada seseorang individu yang mengalami strok selepas ini. Anda masih lagi menonton Hello Doktor, di mana tadi kita telah membincangkan tentang kesan-kesan strok yang meliputi kesan fizikal dan juga mental dan juga pentingnya rawatan yang perlu diberikan kepada pesakit yang mengalami strok ataupun angin ahmar ini. Jadi kita bersama dengan Dr. Azhari Nordin, kita nak tanya juga kepentingan pemulihan ataupun rehabilitasi strok dan kenapa perlunya seseorang pesakit itu perlu konsisten dalam proses pemulihan mereka. Okey, seperti mana kita sedia maklum, strok boleh menyebabkan pelbagai komplikasi seperti lemas separuh badan, kecelaruan pemikiran dan juga masalah fungsi menelan. Jadi ketidakupayaan yang dialami ini menyebabkan pesakit terpaksa bergantung kepada penjaga untuk aktiviti harian yang asas seperti menguruskan diri sendiri, menjaga kebersihan diri, hatta untuk ketandas pun. Jadi itu dalam konteks ketidakupayaan yang dialami oleh pesakit strok.
Jikalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, strok sebenarnya juga menyebabkan pesakit tidak dapat menjalankan peranan pesakit. Sebagai contoh, peranan sebagai ketua keluarga yang perlu bekerja untuk menyara keluarga ataupun peranan sebagai seorang suri rumah untuk menguruskan rumah tangga. Jadi bagaimana rehabilitasi strok dapat membantu pesakit selepas strok. Jadi saya akan menerangkan tentang bagaimana proses rehabilitasi dilakukan untuk memberikan gambaran kepada para penonton tentang kepentingan rehabilitasi selepas strok. Jadi matlamat ataupun fokus rehabilitasi selepas strok boleh dibagikan kepada matlamat jangka pendek dan juga matlamat jangka panjang. Matlamat jangka pendek yang saya maksudkan ialah dalam tempoh subacute ataupun dalam tempoh 3 bulan pertama selepas strok, yang mana tujuan ataupun fokus utama dalam tempoh tersebut adalah untuk melatih pesakit untuk berdikari, menguruskan diri sendiri. Sebagai contoh, pesakit akan dilatih dari aspek mobiliti ataupun pergerakan oleh fizioterapi untuk membantu mereka dalam mengubah posisi badan, berpindah daripada katil ke kerusi roda dan akhirnya berjalan. Dan manakala jurupelis terapi cara kerja pula akan melatih pesakit dari aspek keberdikarian, seperti untuk menjaga kebersihan diri, untuk memakai pakaian dan juga untuk melakukan aktiviti seperti mandi dan juga untuk menguruskan diri di tandas. Dan setelah pesakit berupaya untuk menguruskan diri sendiri, fokus akan beralih kepada matlamat jangka panjang, iaitu dalam tempoh 6 bulan ke atas, iaitu di mana fokusnya adalah untuk mengembalikan pesakit kepada masyarakat ataupun kita panggil sebagai community reintegration. Jadi di antara contoh-contohnya adalah seperti dari segi untuk penilaian kembali bekerja dan juga penilaian kembali memandu. Ada juga di antara pesakit kami yang meletakkan matlamat jangka panjang berdasarkan keperluan mereka, seperti kembali kepada aktiviti masyarakat. Contohnya solat berjemaah di surau, ataupun mereka meletakkan matlamat untuk pergi melancong. Dan ini sebenarnya memberikan impak yang positif kerana pesakit akan lebih fokus dan juga bersemangat untuk kembali pulih apabila mereka meletakkan matlamat yang sedemikian. Yang penting mereka tahu strok ini bukan menjadi satu penghalang untuk mereka berbuat aktiviti biasa seperti orang lain, ya doktor. Jadi matlamat yang doktor sebut tadi, adakah ini akan juga mempengaruhi jenis-jenis rehabilitasi yang akan diberikan kepada pesakit? Okey. Seperti mana kita sedia maklum, dari segi komplikasi selepas strok sebenarnya berbeza antara pesakit dengan pesakit. Jadi rawatan yang diberikan akan bergantung kepada keperluan dan juga matlamat yang ingin dicapai. Jadi sebagai contoh, sekiranya pesakit mengalami lemak anggota, jadi fokus utama dalam rawatan strok adalah untuk mengembalikan keupayaan pesakit untuk bergerak. Begitu juga dengan masalah dari segi keberdikarian. Jadi rawatan yang diberikan akan bergantung kepada keperluan pesakit itu sendiri. Okey, baik doktor. Kita ada satu laporan khas yang telah disediakan oleh wartawan kami, Nazmimi, tentang proses ataupun rawatan rehabilitasi yang terdapat di Hospital Rehabilitasi Ceras. Mari kita saksikan. Strok adalah satu perkara yang menakutkan. Tetapi dengan rawatan pemulihan, peluang untuk sembuh adalah tidak mustahil. Saya kini berada di Hospital Rehabilitasi Ceras untuk melihat bagaimana rawatan yang dijalankan untuk pesakit strok. Hospital Rehabilitasi Ceras mula dibina pada tahun 2008 dan mula beroperasi pada tahun 2012. Nama saya Dr. Yusniza binti Muhammad Yusof. Saya adalah pakar perunding perubatan rehabilitasi yang kini bekerja di Hospital Rehabilitasi Ceras. Dalam mana-mana rawatan pemulihan, dia perlu mengambil kira pesakit itu sendiri, keadaan sekeliling pesakit, maksudnya keadaan keluarga dia, keadaan rumah dan juga tempat kerja dia, dan juga komuniti di mana pesakit itu berada. Kita kena lihat apa yang diingini oleh pesakit, apa yang dia inginkan daripada perawatan ini. Sama ada dia ingin kembali bekerja ataupun dia ingin kembali berjalan, atau yang mungkin yang paling mudah dia ingin memegang anaknya. Jadi kita perlu sampaikan kepada pasukan yang merawat. Fungsi rawatan di hospital ini adalah untuk mengembalikan keupayaan pesakit setakat mana yang kita mengikut kadar ketidakupayaan dia.
Contohnya, seseorang itu yang telah mengalami kelemahan separuh daripada badannya seperti hemiplegia ataupun yang dialami oleh penyakit stroke, kita akan cuba untuk mendapatkan fungsi keberjalan itu sebaik yang mungkin. Dia menerusi proses-proses seperti neuroplasticity ataupun task spesifik, macam tu. Matlamatnya adalah untuk memastikan apa yang telah dibincangkan bersama-sama dengan keluarga dan juga bersama dengan pesakit, kita cuba dapatkan setinggi yang boleh. Daripada segi pendekatan, kita akan buat menggunakan pakai teknik-teknik yang sedia ada. Sekiranya itu tidak dapat dilakukan, maka kita akan cuba teknik-teknik lain dengan teknik compensatory. Kementerian Kesihatan banyak mengeluarkan nota-nota agar kita sentiasa sihat. So salah satunya saya rasa mengekalkan kecergasan kita, ya, exercise. Saya rasa ada dinyatakan 30 minit sehari, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, dan juga kesihatan mental. Saya rasa itulah salah satu di antara perkara yang perlu kita jagalah, kesihatan mental. Bagaimana kita untuk menangani stres dan juga bagaimana kita untuk berehat selepas apa-apa juga stres yang kita alami. Itu dia latihan fizio yang terdapat di Hospital Rehabilitasi Ceras. Dan kalau tadi saya bersama doktor bercakap sahaja tentang proses pemilihan ataupun langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh seseorang yang telah mengalami serangan angin ahmar, kita ada satu demonstrasi. Kita pun telah semua berdiri di sini tentang apakah senaman yang boleh dilakukan oleh seorang pesakit yang telah pun mengalami stroke. Bersama kami selain daripada doktor adalah Puan Amalin daripada unit fizio daripada Hospital Rehabilitasi Ceras yang akan menunjukkan kepada kita senaman-senaman yang boleh dilakukan oleh seorang pesakit di rumah setelah balik dari hospital. Jadi jom kita saksikan. Sebelum itu saya nak tanya doktor juga, apakah kerjasama yang perlu dilakukan antara doktor dan juga fizioterapis yang perlu berganding bahu bersama-sama? Fizioterapis memainkan peranan yang penting dalam pemulihan pesakit stroke. Mereka akan melatih pesakit dari aspek pergerakan ataupun mobiliti. Ya. Jadi hari ini kita pun ada seorang pesakit kita di sini di dalam studio. Mungkin Puan Amalin boleh teruskan, tunjukkan apakah senaman yang boleh dilakukan. Okey. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa senaman yang boleh dilakukan di rumah untuk pesakit stroke tanpa menggunakan alat-alatan senaman yang biasa terdapat di hospital. Yang pertama ialah senaman kita panggil meluruskan lutut, di mana pesakit diminta untuk meluruskan kaki ke hadapan dan tahan selama 5 hingga ke 10 saat. Senaman ini boleh dilakukan sebanyak 10 ulangan dan boleh dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Kemudian saya akan teruskan dengan senaman yang kedua, di mana kita panggil senaman hentak kaki setempat dalam keadaan duduk, di mana senaman ini boleh juga dilakukan sewaktu berdiri. Senaman ini kita minta pesakit untuk mengangkat kaki mereka semampu yang mereka boleh berulang kali tanpa henti dalam masa 1 minit. Kita mulakan dengan 1 minit dan boleh dinaikkan mengikut kemampuan pesakit seperti 2 minit, 3 minit dan seterusnya. Kemudian untuk senaman yang ketiga, di mana dengan posisi yang sama, kita boleh minta pesakit untuk berdiri dan duduk. Senaman ini boleh dilakukan berulang kali juga. Jika pesakit tidak mampu untuk berdiri tanpa sokongan, kita boleh guna pelbagai alat yang ada di rumah lah, seperti tongkat, kerusi ataupun barang-barang yang stabil. Untuk seterusnya saya teruskan dengan yang keempat, senaman yang keempat, di mana dalam posisi berdiri, kita panggil senaman ini mengangkat kaki 4 arah yang berbeza. Dalam posisi ini, pesakit diminta untuk mengangkat kaki ke hadapan, ke sisi, ke belakang dan juga ke dalam. Setiap arah pergerakan ini perlu dilakukan ulangan sebanyak 10 kali juga dan 3 kali sehari sekurang-kurangnya. Jika pesakit mampu untuk buat lebih, tak ada masalah, boleh lebih, tapi jika penat boleh rehat. Dan senaman yang terakhir adalah senaman menjengkitkan kaki ke atas. Dengan posisi yang berdiri, arahkan pesakit untuk menjengkitkan kaki dan meletakkan jari kaki ke lantai.
Okey, jika pesakit tidak mampu untuk melakukan tanpa sokongan, boleh menggunakan kerusi sebagai alat bantuan. Ya, Sama juga memang kena buat untuk 10 ulangan dan untuk 3 kali sehari. Jadi doktor, untuk senaman yang kita telah tengok tadi ada pelbagai jenis. Adakah kita boleh memilih sebagai seorang pesakit ataupun mereka dinasihatkan, digalakkan untuk melakukan kesemuanya 3 kali sehari, doktor? Okey, sebaik-baiknya pesakit digalakkan untuk melakukan kesemua senaman tersebut serentak. Ya. Walau bagaimanapun, jika pesakit tidak mampu, mereka boleh memilih untuk melakukan senaman tertentu dan melakukan pada waktu yang berbeza. Maknanya tidak perlu dilakukan semua senaman pada masa yang sama. Dan senaman tadi kalau kita lihat untuk membantu pengaliran darah ya di dalam badan, benar ke doktor? Betul. Senaman tersebut membantu untuk melancarkan pengaliran darah di samping membantu untuk menguatkan otot-otot yang lemah. Baiklah doktor, terima kasih kepada Puan Amalin dan juga Talent yang telah menunjukkan kepada kita senaman berbeza yang boleh dilakukan oleh seorang pesakit stroke di rumah. Mungkin nampak mudah pada kita, tetapi ia mungkin satu cabaran yang hebat buat pesakit yang mengalami kesukaran untuk menggerakkan anggota badan seperti biasa, seperti kita semua. Jadi untuk mereka yang mempunyai ahli keluarga di rumah yang pernah mengalami stroke, bantulah mereka dan memberilah sokongan kepada mereka untuk melakukan senaman di rumah secara konsisten. Jadi kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang rehabilitasi stroke ini kembali selepas ini. Kalau anda mengesyaki ada serangga ataupun apa-apa objek asing di dalam telinga, minta seseorang untuk ambil lampu suluh dan periksa di dalam rongga telinga, tengok nampak ke tak, ada ke tak serangga. Jangan cuba untuk keluarkan serangga ini menggunakan cotton bud ataupun objek yang tajam, sebab bukan sahaja ia boleh menolak serangga itu lebih ke dalam, ia juga boleh mencederakan gegendang telinga. First and foremost, minta mangsa untuk baring di atas permukaan yang rata dengan selesa. Anda boleh sediakan bahan-bahan seperti bantal, tuala kecil, mangkuk kecil, air paip dan juga syringe. Masukkan air setitis demi setitis ke dalam rongga telinga dan arahkan mangsa untuk halakan kepala dan telinga dia mengikut graviti. Arahkan ke bawah lah. Jadi bila anda masukkan air setitis demi setitis tu, serangga tersebut akan terapung di atas titisan air tersebut dan keluar mengikut graviti, keluar ke bawah lah. Jadi tampung siap-siap dengan tuala di belakang cuping telinga. Bila serangga tu keluar, dah boleh tangkap terus. Kalau mangsa ni kanak-kanak, terutamanya di bawah 6 tahun, jangan cuba buat apa-apa dengan sendiri di rumah, sebab nak-nak kalau budak tu meronta-ronta, ia boleh lebih memudaratkan keadaan. Jadi kalau kanak-kanak, bawalah ke hospital ataupun klinik yang berdekatan dengan segera, sebab diorang ada alat dan juga teknik yang tepat untuk mengeluarkan serangga tersebut dengan cepat dan mudah. Itu dia sedikit tips dan nasihat daripada Dr. Mala apabila terjadinya situasi serangga memasuki telinga. Jadi kita berbalik kepada topik hari ini iaitu tentang rehabilitasi stroke. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Azhari Nordin daripada Hospital Rehabilitasi Ceras. Doktor, mungkin ada satu persepsi orang ramai bahawa apabila seseorang pesakit itu mengalami stroke, sudah tidak ada masa depan kerana mobilisasinya terganggu, mentalnya mungkin terganggu, tidak ada harapan ataupun peluang untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Betul ke doktor? Okey, untuk menjawab soalan Nadia, saya ingin berkongsi dapatan daripada satu kajian yang dibuat di Copenhagen, Denmark. Jadi di dalam kajian tersebut dilakukan ke atas hampir 2,000 orang pesakit untuk mengetahui apakah prognosis dan juga outcome kepada para pesakit berkenaan. Dan didapati daripada kajian itu, kebanyakan daripada pesakit strok yang menjalani rawatan rehabilitasi strok ada perubahan. Jadi kebanyakan daripada mereka berjaya dipulihkan ataupun menunjukkan perubahan yang positif selepas menjalani rehabilitasi strok. Dan saya ingin berkongsi pengalaman kami di Hospital Rehabilitasi Ceras. Memang trend yang sama kami dapati di kalangan pesakit kami yang menjalani rawatan pemulihan strok. Kebanyakan daripada mereka menunjukkan perubahan yang positif dan ini menunjukkan bahawa dengan rawatan rehabilitasi strok yang diterima pada peringkat awal,
dan dilakukan secara konsisten, insya-Allah boleh membantu pesakit stroke untuk kembali pulih dan bangkit kembali selepas mengalami stroke. Bila doktor sebut perubahan ni adalah adakah mereka kembali kepada keadaan normal seperti biasa, seperti sebelum terkenanya stroke ataupun mungkin tidak 100% lah? Okey, secara umumnya kebanyakan pesakit stroke boleh kembali pulih, tetapi bukan kembali pulih secara 100% seperti keadaan asal. Yang itu adalah merupakan satu data yang didapati daripada pelbagai kajian yang telah dibuat ke atas para pesakit stroke. Namun di dalam proses rehabilitasi sebenarnya apa yang penting ialah kita ingin membantu pesakit untuk kembali kepada kehidupan mereka walaupun masih mengalami ketidakupayaan. Masih lagi ada ruang dan peluang untuk mereka berbuat demikian. Dan mereka perlu melakukannya secara konsisten, doktor. Seperti doktor sebut tadi. Jadi rawatan ataupun pemulihan ini berlaku bukan sahaja di hospital tetapi harus berterusan di rumah dan dibantu oleh ahli keluarga, doktor. Betul, Nadia. Sebab segala apa yang telah dipelajari di hospital perlu diteruskan di rumah sebenarnya bagi membantu pesakit stroke untuk terus pulih. Jadi di situ ahli keluarga sebenarnya memainkan peranan yang penting. Jadi ahli keluarga ataupun penjaga pesakit perlu belajar tentang teknik-teknik rehabilitasi stroke sebenarnya bagi membantu pesakit untuk pulih kembali. Berapa lama selalunya perlu dilakukan, diteruskan rawatan ini? Okey, jadi untuk pengetahuan penonton semua, rawatan bagi pesakit dalam di Hospital Rehabilitasi Ceras ialah lebih kurang 3 minggu ataupun lebih. Selepas itu pesakit akan didischarge dan akan diteruskan dengan rawatan sebagai pesakit luar. Jadi bagi tempoh rawatan pesakit luar pula bergantung kepada perkembangan pesakit itu sendiri. Dan sebelum pesakit didischarge, pesakit biasanya pesakit akan diajar berkenaan dengan teknik-teknik pemulihan yang boleh dilakukan di rumah. Begitu juga dengan aspek-aspek dari segi penjagaan, nursing care. Jadi secara umumnya apa boleh saya simpulkan ialah rawatan tersebut perlu diteruskan kerana kajian telah menunjukkan bahawa dengan rawatan yang konsisten dan berterusan masih lagi terdapat perubahan yang boleh kita capai di kalangan pesakit stroke tersebut. Bagaimana pula doktor dengan pencegahan? Seharusnya pencegahan itu lebih baik. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk kita mencegah seseorang itu daripada mengalami stroke? Okey, jadi sebagaimana kita ketahui, stroke sebenarnya terdapat faktor-faktor risiko. Jadi untuk pengetahuan semua, faktor-faktor risiko ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu faktor risiko yang boleh diubah dan juga faktor risiko yang tidak boleh diubah. Jadi faktor risiko yang tidak boleh diubah, contohnya adalah seperti umur, jantina, dari segi sejarah keluarga, bangsa, dan faktor-faktor risiko yang boleh diubah pula terdiri daripada faktor risiko seperti penyakit kardiovaskular, kencing manis dan darah tinggi, gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok ataupun pengambilan alkohol yang berlebihan. Dari segi faktor risiko gaya hidup yang tidak aktif ataupun sedentary dan stres. Jadi kalau kita tengok sebenarnya faktor risiko yang boleh diubah itu lebih banyak berbanding dengan faktor risiko yang tidak boleh diubah. Jadi faktor risiko yang tidak boleh diubah ni ialah faktor risiko yang kita boleh kawal. Ya. Jadi sebenarnya pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Dan juga sebagai akhir katalah doktor, nasihat dan tips kepada penonton, hala doktor, sama ada mereka yang mungkin pernah mengalami serangan angin ahmar ataupun yang mempunyai ahli keluarga yang pernah mengalami stroke, apakah nasihat dan tips kepada mereka di sana, doktor? Okey, kepada stroke survivors ataupun para pesakit yang telah mengalami stroke dan juga kepada ahli keluarga mereka, perkara pertama yang selalu saya tegaskan ataupun saya terangkan kepada mereka ialah jangan putus asa. Harapan masih ada. Jadi sebenarnya perlu istiqamah, maknanya segala apa yang telah dipelajari dalam rehabilitasi itu sendiri perlu diteruskan. Kerana insya-Allah bagi saya peluang untuk pulih tu masih ada walaupun tidak pulih sepenuhnya, tetapi apa yang kita nak ialah apa yang telah kita capai tidak merosot. Ya.
Ya. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Azhari Nordin daripada Hospital Rehabilitasi Ceras kerana telah bersama kita memperbincangkan tentang stroke ataupun angin ahmar ini. Dan saya ingin tekankan sekali lagi seperti yang doktor sebut tadi, pilihan di tangan anda semua. Jadi saya nak ketengahkan semula yang tadi doktor ada sebut juga, be fast. Ini adalah penting untuk kita mengenal pasti dan mencegah stroke sebelum ia berlaku ataupun sebelum ia menjadi lebih teruk. Dan jika ia telah pun berlaku, pergilah dapatkan khidmat pakar yang sewajarnya. Dan jika anda mempunyai ahli keluarga di dalam rumah yang juga telah mengalami stroke ataupun angin ahmar, sila ambil langkah dan berikan sokongan dan juga bantuan yang diperlukan untuk proses pemulihan mereka. Jadi terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor tentang membincangkan tentang stroke ini. Jangan lupa untuk bersama kami di episod baru nanti tentang pedih ulu hati minggu hadapan nanti. Dengan itu, Assalamualaikum dan jaga-jaga semua.